A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita meneruskan lagi ibadat puasa kita yang dah masuk hari ke 12 ke 16 lah 16 dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala menerima segala amal ibadat kita yang telah berlalu dan Allah memaafkan segala kesilapan kita yang telah berlalu, kekurangan kita membaca Al-Quran, kekurangan kita berzikir, kekurangan kita beristighfar pada Allah. Dan semoga Ramadan yang baki hari akan datang ini Allah bantu kita dan Allah perelokkan lagi ibadat kita, insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah pada petang ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan dan abang kakak semua tentang dua surah di dalam Al-Quran. Dan di akhir nanti bawa kita tengok video. Video ni saja buat actionnya, tak nak bagi orang lagi. InsyaAllah lebih kurang dalam 12, 1, 20 gitu ataupun lebih kurang lah ya, kita akan tengok video yang terkini tentang Syariah. Jadi kita sedia maklum Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Tujuan Quran diturunkan ada 3 sebab. Yang pertama, hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Yang kedua, tujuan Quran diturunkan wa bayyinatin minal huda, petunjuk, penjelasan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan secara jelas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas yang ketiga, Al-Quran wal furqan. Furqan dengan makna membezakan antara hak dan batil, betul dan salah. Jadi kita ni tuan-tuan dan kakak semua, dan bila datang Ramadan ni, kita yang pertama perangai kena berubah. Berubah maksud anda kena rajin baca Quran. Rajin baca Quran kan? Jangan kita ni Ramadan ke tak Ramadan serupa ya perangai kau kan. Dia baca WhatsApp dah kerja dia. Baca WhatsApp tak ada pahala, Syekh. Tunggu, tobat tak dapat pahala, tapi baca Quran dapat pahala. Jadi secara ringkas dan mudahnya, Al-Quran ni secara umumnya Allah Ta'ala ada 2 bahagian Allah bagi dalam Quran, Makkiyatun dan Madaniyatun. Makkiyah, surah ayat yang diturunkan di Makkah. Madaniyah, surah ayat yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Cara kita nak beza antara Makkiyatun dan Madaniyatun ini pun taklah susah sangat. Dia ada yang susah, ada yang senang. Tapi sebelum tu saya lupa nak minta maaf. 2 kali tak datang kan. Sepatutnya datang 2 kali. Yang pertama tu ada emergency, dia minta buat forum pasal Syariah dekat Astro. Yang kedua tu memang pening lalat sikit lah jadual Ramadan ni. Bila Ramadan ni macam-macam campur-campur lalas kan. Masa on the way nak pergi mengajar tu, akak telefon kata, Ustaz dah sampai ke belum? Sampai mana? Berniaga. Mampu yang aku cakap. Aduh, nak kata macam mana? Puasa lah katakan. Jadi hari ni anda tengok jadual pun rupanya bertindan juga. Ada dekat ID sepatutnya dekat kilang free scale tu, kilang yang staf paling ramai hilang dekat kapal terbang MH370 tu. Dia minta datang buat semangat motivasi kata. Nak kata macam mana kan, tapi anda dah cakap wala-wala ya, cancel. Okey. Jadi cara kita nak kenal surah ni Makkiyah ke Madaniyah ke, antara paling senang lah bila kita baca Quran,
tengok dia punya mukadimah ayat macam mana. Kalau Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia, itu diturunkan dekat Mekah. Kalau Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, itu diturunkan di Madinah. Satu lagi yang paling mudahnya, dia punya fizikal ayat tu. Kalau ayat pendek-pendek, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, pendek-pendek kan. Ini kategori Makkiyah, diturunkan dekat Mekah. Tapi kalau panjang, dia punya ayat tu panjang, contohlah tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Baru satu ayat. Itu apa kategorinya? Madaniyatun, diturunkan di Madinah. Kemudian antara mudah nak kenal Makkiyah Madaniyah ni, Juz'u Amma. Juz'u Amma start amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin nas, itu semua diturunkan dekat Mekah belaka. Kecuali dua surah. Yang pertama surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ataupun dipanggil zalzalah. Yang kedua surah Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dua surah ini sahaja yang diturunkan di Madinah. Yang lain-lain semua diturunkan dekat Mekah. Jadi pada petang ni ana nak share dua surah ni secara, tengoklah macam mana waktu keadaan kita. Yang pertama sekali surah Alhaakumut Takatsur. Tak payah kita ambil Idza zulzilatil ardu lah ya, pasal Alhaakum ti takut panjang pula cerita dia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Allah berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangannya. Allah Ta'ala tak kata Idza zalzalatil ardu. Kalau kita belajar bahasa Arab dalam grammar beza tau. Baris tu memang membezakan makna. Zalzala dengan zulzila. Lain kan sebutan dia kan? Zalzala, zulzila, beza. Zalzala dia sendiri bergoncang. Zulzila ada kuasa yang menggoncangkan dia. Jadi Quran sebut tentang kiamat ini, Allah kata Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Bukan dia bergoncang sendiri. Maknanya kalau ada kuasa lain yang menggoncangkan, goncangan itu amat kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan memuntahkan segala isi perutnya. Okeylah. Sebelum saya perhabis surah ni, saya nak cerita bagaimana berlakunya kiamat tu kan. Okey. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, tanda kiamat ni banyak. Tanda kecil, tanda sederhana dan tanda yang besar. Tanda kiamat kecil, contohnya kelahiran Nabi SAW. Itu kiamat kecil dah tu. Nabi dah lahir. Tanda kiamat kecil, kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kiamat kecil dah tu. Tanda kiamat sederhana, contohnya seperti Nabi kata, antaridal amatu rabbataha. Ya, kau akan lihat nanti perempuan-perempuan akan melahirkan tuan-tuan mereka. Mak melahirkan anak-anak mereka. Itu dah banyak berlaku pada hari ini. Kan? Anak ni masa kecil-kecil, mak dia bela dia. Dia dah besar besok, dia dapat anak, dia suruh pula mak bela cucu. Mak tu kata, aku terajang budak ni betul. Aku dah besarkan kau, kau pula bagi cucu kau, apa anak kau kat aku. Lain kalau kita ni pesen mak suka ke cucu. Kan? Saya pernah jumpa satu family ni, dia punya mak tu memang suka benar-benar ke cucu tu, sampai bergaduh dengan anak dia. Kau bagilah kat aku beli, kau bagilah kat aku. Macam tu, macam tu seronok lah kau, rezeki, orang Jawa kata.
Ni tak, kadang mak bela mak, kita nak kerja susah mak, ni nak bayar ni, kita bayar je lah kat mak tu. Mak kata, yelah kami lah. Bengkak aja. Tu tanda kiamat lah tu. Kalau kita buat kerja macam tu, kita ni penyebab kiamat sebenarnya. Kau jangan main-main. Jadi Nabi kata, lahirnya perempuan yang melahirkan tuan-tuannya. Lepas tu Nabi kata, wa antara al-hufata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat pengembala-pengembala kambing akan berebut-rebut buat bangunan yang tinggi. Maksud Nabi pengembala kambing ni keturunan-keturunan mereka, macam Arab Badawi sekarang ni lah, yang dekat Dubai, dekat Qatar kan. Itu semua once upon a time, semua dulu keturunan pengembala kambing Melaka. Baba Black Sheep, Animo Melaka tu. Dia punya atuk nenek moyang cute-cute dia dulu. Tak ada benda pun. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan ada minyak dekat negara diorang sekarang bangunan paling tinggi, bangunan paling pelik, bangunan paling bid'ah, semua ada kat di Melaka. Kawan-kawan saya yang belajar yang belah-belah Qatar, Dubai ni kan, kalau dia kata kalau dekat universiti tu, anak-anak Pak Arab yang pergi, hantar anak yang ni pakai Bentley, mampus keras kan. Pergi you pakai Bentley bang, oi. Yang ni pakai Ferrari, ni pakai Porsche kan. Pensyarah kau jangan cakap lah pakai helikopter. Ada kampurnya. Riak gila kau tu. Dulu sengkek ke dia orang ni. Tadi kiamat belaka. Dan Arab ni jenis, tak tahulah aku nak cakap kan, lupa sungguh pesan Nabi SAW. Tanda-tanda kiamat sederhana, Nabi kata banyaknya masjid. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun anil huda. Masjid banyak, cantik, lawa, tapi tak ada petunjuk Allah. Yang masjid yang cantik gila tu dekat mana tu? Dia buat dekat Abu Dhabi Yang malam-malam dia buat tayangan lampu kan dekat dinding bawah tu. Cu. Macam ICT lah pula. Orang pergi nak iktikaf, bukan iktikaf ke dalam masjid, duk lepak kat luar. Sambil-sambil makan-makan dengan family, tengok pemandangan masjid. Jadi mengarut dah masjid sekarang ni. Itu tanda yang sederhana. Dan tanda yang besar bila turunnya Nabi Isa, keluarnya Al-Imamul Mahdi, keluarnya Dajjal. Itu paling besar lah ya. Paling dahsyat. Okeylah. Bila dah selesai berlaku benda-benda ni, saya pendekkan cerita ni. Kalau saya nak cerita pasal Dajjal ke semua tu lain kali lah ya. Okey, ni nak dekat kiamat. Dan Nabi kata dalam hadis, la taqumu sa'atu illa ala syiraril khalqi. Kiamat takkan berlaku kecuali pada orang-orang yang jahat sahaja. Dalam hadis yang lain Nabi kata kiamat takkan berlaku selagi mana ada orang yang menyebutkan kalimah Allah. Maknanya kalau masih ada orang sebut Allah, kiamat takkan berlaku. Jadi cara kita nak melambatkan kiamat, banyakkan sebut Allah. Rajin sebut Allah. InsyaAllah kiamat lambat. Tapi kalau Allah nak takdirkan berlaku, dia matikan kau terus kan. Cepat berlakunya. Dan kemuncaknya Nabi kata, bila kiamat tu betul-betul nak berlaku, Allah Ta'ala akan hantar angin yang lembut. Dan angin ini akan mengenai semua orang mukmin. Bila orang Islam cium bau angin ni, dia datang lembut-lembut, sepoi-sepoi bahasa macam tu. Dia kena, kita tarik nafas, mati. Sampai Nabi kata kalau orang mukmin ini duduk dalam gua, dia seorang-seorang dalam gua ni, ada contohlah wali Allah seorang ni, dia dah lama duduk dalam gua, dia tu angin tu akan masuk juga dalam gua ni. Dia masuk, bila orang ni cium je bau angin ini, dia pun akan mati. Ya. Bila semua orang mukmin dah mati dan tidak ada seorang pun yang menyebut Allah di atas bumi ini, maka itulah berlakunya kiamat. Ya. Sebab tu Allah kata apa? Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kau akan lihat nanti bagaimana perempuan yang sedang menyusukan anak terбeliat biji mata mereka melihat dahsyatnya kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau akan tengok orang macam mabuk, macam gila. Diorang bukan mabuk, diorang bukan gila, tetapi azab Allah terlalu dahsyat. Maka Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, dia takkan jadikan kiamat terhadap orang mukmin. Takkan. Orang Islam takkan merasai kiamat. Yang merasai kiamat orang kafir aja. Kan kemuncaknya nanti sampai dah tak ada orang mukmin, orang kafir belaka dalam hadis sebut, sehingga orang akan berzina tengah jalan. Nauzubillah min zalik. Kau sampai macam tu habis dah. Lalu bila berlaku kiamat, ya Allah kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang amat kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha.
dan bumi memuntahkan segala isi perutnya. Bila berlaku kiamat, semua aktiviti akan direhatkan. Maksud saya aktiviti dalam kubur. Orang kan dalam surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir tu kan, sampai ayat Allah kata kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Okey, kita stop sekejap surah tu, kita pergi ke Alhaakumut Takatsur. Nabi sebut dalam menafsirkan surah itu, kita ni bila mati bang kakak, ada dua jenis manusia yang mati kan. Yang pertama sekali orang mukmin. InsyaAllah kita ni orang mukmin belaka, insyaAllah. Amin. Amin lah, kuat sikit. Amin. Korang puasa. Jadi Nabi SAW sebut, bila orang Islam, orang mukmin dia mati bang kakak, malaikat akan turun menghadap orang yang nak mati ni, dan dia akan tarik nyawa si mati dengan selembut yang mungkin. Dia akan tarik pelan-pelan. Pelan-pelan pun sakit juga. Nak tahu sakit macam mana? Tunggulah kau mati besok, baru kau tahu. Aku nak cerita berapa aku tak mati lagi. Ya? Tapi sakitlah. Ataupun Nabi kata dia ada sakaratul maut. Sakar dengan makna mabuk. Mabuk kematian. Dia berasa mama, dia berasa dia teringat balik zaman dia budak-budak. Macam-macam lah. Kepala dia masa tu, orang panggil apa, terganggu pemikiran dia. Sebab tu kita ni kena banyak baca Quran. Sebab Quran ni tolong kita masa kita sakaratul maut. Banyak baca Quran, tolonglah ya. Saya nak share sikit lah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi baru-baru ni dia diserang sakit jantung di Turki. Dia cerita tadi baru saya jumpa ada seorang korporat tu. Dia cerita, Tuan Guru cerita ke dia, jantung dah berhenti dah 3 minit. Orang dah menangis pasal dia Tuan Guru meninggal kan, sedih. Doktor kat Turki dah suspend dah pakai CPR macam tu kan. Dia kata dalam keadaan dia dah tak sedar tu, dia sempat membaca surah Al-Hashr, surah Al-Mulk, surah Al-Jum'ah dan 2 juzuk Al-Baqarah. Ya, betul aku cakap kan? Dalam keadaan dia tak sedar tu, dalam keadaan dia tak sedar, orang dah kecoh kat luar kelam kabut tu, dia kata dia dalam keadaan alam roh lah kita kata, dia baca. Tadi Allah Ta'ala, doktor cuba kan elok balik jantung dia, berdenyut baik semula. Baru dia sedar yang dia tak mati lagi. Itu nak khabar orang yang sentiasa dengan Al-Quran ni, insya-Allah Quran bantu dia. Kita kena minta banyak pada Allah lah. Kita baca Quran banyak-banyak dengan harapan Allah mudahkan keadaan kita ketika nak mati nanti, insya-Allah. Amin. Cuma ada seorang aja manusia dalam dunia ni yang minta supaya Allah susahkan dia ketika sakaratul maut. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz dia minta, ya Allah, kau susahkan aku ketika sakaratul maut. Kau sakitkan aku, ya Allah. Orang pelik tengok doa dia ni. Orang lain semua nak minta mudah belaka, dia seorang minta susah. Lalu dia tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa kau minta supaya Allah susahkan kau, Allah sakitkan kau ketika sakaratul maut? Dia kata, itulah saat paling akhir Allah nak ampunkan dosa manusia. Jadi kita ni kan, bila kita sakit, maknanya kita diampunkan dosa kan. Kita kena bala, kena ujian, kena sakit tu nak diampunkan dosa. Jadi dia minta supaya Allah sakitkan dia di akhir dia nak mati, supaya Allah habiskan semua dosa dia. Okeylah. Bila orang mukmin ni mati, malaikat cabut nyawa dia pelan-pelan. Dan kita akan lihat macam mana orang mati kan, mata dia semua terangkat ke atas belaka. Ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama, mata ni dia terangkat dengan sebab dia melihat roh yang keluar tu. Dia ikut, dia follow je roh tu keluar. Roh ni kita tak tahu. Aku nak cerita pun tak reti. Yang bercakap ni, roh tadi. Kau yang menganga ni, yang tidur ni, roh dia tu. Ya. Dalam Quran kata apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kau, wahai Muhammad, tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab wahai Muhammad, roh tu urusan Tuhan aku. Aku tak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku diberikan ilmu sedikit sahaja. Aku tak tahu banyak benda, Nabi kata. Pendapat yang pertama kata matanya akan melihat roh tu naik. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata mata ni sedang melihat betapa hebat dan cantiknya Mi'raj Allah Subhanahu wa taala. Tahu Mi'raj?
Mi'raj yang alat Nabi naik dalam peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Nabi naik tangga kan. Mi'raj ni alat. Macam bahasa kita Mi'raj ni lift lah gitu. Bahasa mudahnya. Maka mata ni sedang melihat betapa cantik dan indahnya Mi'raj Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bagi orang yang mukmin. Dan bila orang ni dicabut rohnya, keluar bersama dengan roh ni bau yang amat wangi. Seluruh malaikat akan memuji dan bercakap, roh siapa ni? Wanginya baunya. Siapa yang mati ni? Lalu disebutkan nama si mati ini dan sebaik-baik perangai dia yang pernah dibuat masa dia hidup dulu. Orang puji belaka ke dia. Kita ni kalau mati orang puji, itu tanda insya-Allah orang baik. Kan satu hari Nabi SAW duduk, lepas tu datang satu jenazah. Orang pun puji, bagus orang ni jadi orang baik, rajin ke masjid, rajin ke surau, banyak bersedekah, jaga aurat, gini. Nabi kata wajibat. Wajib Nabi kata. Sahabat diam. Tak lama kemudian datang satu lagi jenazah. Jenazah yang kedua ni lalu, sahabat kutuk belaka. Bengong, mampu dah, molek benar tu. Kan? Jahat sangat haji ni, bengong, kutuk kan. Nabi kata wajibat. Wajib Nabi kata. Aduh, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa salah kau cakap wajib belaka? Yang tu wajib, ni wajib. Nabi kata, jenazah yang pertama tadi, kau puji kan? Wajib dapat syurga orang ni. Dengan sebab kebaikan yang disaksikan oleh manusia. Yang tadi tu yang kau kutuk, yang banyak buat dosa tu, wajibat juga. Wajib apa? Wajib masuk neraka. Dengan sebab dosa yang dia buat masa dia hidup dulu. Jadi, bila orang mati, keluar bau wangi ni, tak ada orang baik. Kita Melayu pelik. Kan? Kalau orang mati, ada bau lah. Bau lah. Bau wangi semacam lah. Bla. Kalau tak kau, apa dia kan? Wangi tu tak ada orang soleh tu tak. Orang baik. Kalau kita pergi kawasan perkuburan, bau wangi, alhamdulillah. Maknanya kawasan kubur ni orang baik, orang soleh belaka. Ya, jangan larilah, lepak kat situ. Kita penakut kita ni. Kita kalau bau wangi, tak apa-apa lah. Jadi, roh yang baik ni akan diangkat ke langit. Dia langit kan ada 7 lapisan. Setiap lapisan akan dipuji oleh malaikat sehingga bertemu Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kembalikan balik roh ni ke bumi. Daripada bumi aku ciptakan dia. Daripada bumi aku matikan dia. Daripada bumi aku hidupkan balik semula dia ni. Lalu dikembalikan roh ni kepada manusia. Ya, masuk balik. Kalau contohlah roh tu roh akulah, harap-harap akulah, insya-Allah. Amin. Tolonglah amin. Berkira korang dengan aku siapa tak nak dapat roh baik kan? Masuk. Maka malaikat dah standby. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, bila kita ngantor kat kubur ni, kan, selagi mana orang duduk kat situ, malaikat tak tanya lagi sehingga orang menampak kaki 3 langkah. 1, 2, 3. Datanglah Munkarun wa Nakir. Ada orang kata kalau macam Ustaz, kita tak balik lah. Kita buat kemah kat sini. Kan? Kita buat rumah kat sini. Kau ingat malaikat bodoh macam kau apa? Malaikat ni diikut arahan. Allah kata kau tanya, dia tanyalah. Kau balik ke, kau buat pada Lord kat situ ke? Dia datang juga. Maka malaikat akan sebut dalam hadis, dalam kitab fiqh sebut, kalau orang mukmin yang tanya ni nama dia Bashirun wa Mubashirun, malaikat yang bawa khabar gembira. Dia akan kata Munkarun wa Nakir. Munkar, benda tak elok. Nama malaikat ni pun tak elok, munkar. Ya. Kita pun tahu kan, kemungkaran benda yang tak elok. Macam ada cerita lah, Mamat ni dulu dia biasa buat benda tak elok, benda maksiat. Dah biasa kantoi kena tangkap dengan penguatkuasa. Lama-lama dia ni di counselling, di torture kan, jadi orang baik. Lalas dia pula jadi penguatkuasa, pergi tangkap orang-orang buat maksiat ni. Satu hari dia naik van dengan penguatkuasa ni, dia kata apa? Alhamdulillah bang, saya dah banyak ubah dah sekarang ni. Dulu saya yang buat kerja-kerja ni, tapi sekarang saya pun tak sangka
Saya pun bersama dengan abang-abang semua untuk mencegah munkar dan nangkir malam ni. Ambil kau mencegah munkar nangkir kau tu. Kau nak cegah malaikat dalam kubur. Kau nak cakap lah cegah kemungkaran, dia belajar munkar nangkir. Lalu malaikat ni tanya soalan. Soalan bocor belaka dah. Jawapan pun dah bocor juga. Man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Nabi sebut orang yang beriman akan jawab dengan lidah yang fasih. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma dinuka? Apa agama engkau? Kalau orang ni masih hidup, dia jaga betul agama dia, ikut betul agama Islam ni, bukan sambil-sambil kan dah tua-tua bawa tergih-gih nak kenal agama. Ataupun yalah dia ikut bermusim. Kalau tak ada puasa tak pakai tudung, contoh. Puasa pun tergih-gih nak pakai tudung, contoh. Aku tak kata siapa sini, kau jangan berasa tengok aku, contoh. Tapi kalau kena nasib lah, kata macam mana kan. Kita lelaki pun sama 2 kali 5 jugalah. Kalau kita ni bangga, insya-Allah jaga agama ni betul-betul, kita akan jawab al-Islamu dini, Islam agamaku. Malaikat tanya soalan yang ketiga, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni? Ditunjukkan satu gambar seorang lelaki. Maka orang mukmin akan menjawab, hadza Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang akhir, malaikat tanya, kaifa arafta hadzal rajul? Kau kenal mana dia Muhammad? Kau tahu mana? Kau tahu mana dia Rasulullah? Orang mukmin akan menjawab, araftuhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu, aku kenal dia Rasulullah melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tu je. Susah soalannya? Senang, simple present tense. Lagi pendek daripada UPSR punya soalan, PMR ke SPM SRP ke, itu berjela soalan kau tu. Soalan kau 4 je. Jawapan pun pendek-pendek. Ada orang tanya, habis Ustaz, kalau saya ni tak pandai cakap Arab kan, saya Jawa kan, masa hidup dulu nak baca Fatihah pun melekat kan, Siratal Haji melekat-lekat aku ni, nak jawab macam mana je. Kau jangan takut Haji. Kalau kau ni orang baik, insya-Allah kau punya jawapan tak ada hal punya. Lidah kau Allah jadikan lidah bahasa Arab. Tu nak kabur Arab ni, kau jangan main bahasa dia. Bukan bahasa international, interakhirat kan, nak kaburnya. Besok dalam kubur bahasa Arab, dekat padang mahsyar bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa yang Allah pilih, bahasa Al-Quran. Okey. Bila kita dah jawab macam tu Bang Kakak, insya-Allah kita semua boleh jawab insya-Allah. Amin. Maka akan datang satu makhluk yang amat cantik dan wangi baunya. Cantik, wangi, datang ke kita. Kita kata, man anta? Kau siapa? Lalu benda makhluk cantik lawa kata apa? Ana amalukal khairul ladzi fa'altahu fid dunya. Akulah amalan baik yang kau buat masa atas dunia dulu. Akulah sembahyang kau, akulah zakat kau, akulah puasa kau, akulah sedekah kau, akulah qiyamul lail kau, akulah baca Quran kau, akulah berjuang kau, akulah tutup aurat. Dia belaka. Allah Ta'ala rupakan amalan kita yang baik seperti orang yang cantik, yang yalah handsome dan sebagainya, wangi. Kita seronok lah dari member. Dan malaikat kata apa? Unzur ila amamika. Melihat depan kau sekarang. Bila dia tengok depan kita, tengok buka mata tengok depan kita, ada apa? Tempat yang amat cantik. Ada taman, ada air terjun, ada merry-go-round, the marble bush, kan cantik. Ada awet cun kau tahu tak? Awet cun gila. Hai cikadis yang manis, tenteng lesung pipitmu di pipi, tenteng, hai cikadis yang manja, tenteng, contohlah kan, seronok suasana tu. Kau boleh tengok, apa ke kau tanya malaikat, Maza apa ni? Apa malaikat kata? Haza maq'aduka fil jannah. Inilah tempat tinggal kau di syurga Allah. Allahu Akbar. Kita Bang Kakak, kalau dapatlah tengok benda tu, confirm kau ahli syurga. InsyaAllah kita semua dapat. Amin. Bulan Ramadan kena banyak berdoa tau, kena banyak amin. Amin aja. Tapi jangan silap amin pula. Nak neraka tak nak lah ya. Sebab
dimakbulkan doa. Cantik. Bila kita kata, tempat aku, tempat kau lah ni. Seronoknya kita ni, kita kata apa? Ya Allah, aqimisah. Ya Allah, jadikan kiamat. Sekarang juga kiamat. Pasal tak sabar nak masuk. Malaikat kata apa? Belum sampai waktunya lagi. Sekarang, nam naumatal arus. Tidurlah kau macam tidur pengantin baru. Ingat lagi tidur pengantin baru macam mana? Dah lupa dah. Kita ada pengalaman. Buat lupa lah pula. Warak sangatlah kita hari ni. Aku dulu pernah lah, dah lama dulu kat Kemaman dulu kan, cerita dekat makcik-makcik dia lah. Makcik, sebelum kita masuk syurga nanti dalam kubur, kita akan tidur selena-lenanya macam tidur pengantin baru. Best tak? Ada makcik tu kata apa tau? Tak best langsung dia kata. Kenapa? Kena kaca sokmo. Kata gitu. Jengkreng aku cakap orang tu ni. Maka kita akan tidur selena-lenanya sampailah berlaku kiamat. Okey, itu orang mukmin. Kalau orang yang jahat, yang buat maksiat, yang kafir, yang munafik, na'udzubillah min zalik, macam tu juga. Bila dia nak mati, malaikat turun. Dan ketika malaikat nak cabut nyawa, nyawa tak nak keluar, roh tak nak keluar. Roh tu akan lari dekat badan ni, menyorot celah sana celah sini, tak nak keluar sebab dia tahu dia jahat. Roh ni dia tahu dia jahat, dia takkan keluar. Lalu Nabi kata, malaikat ni akan ambil sebatang besi yang panas, dijotok dekat kepala si mati ni. Dijocok macam tu. Kan macam mana rasanya wallahu alam. Lalu ditarik, disentap roh tu dengan besi yang panas, dibawa keluar. Bila keluar roh ni, Nabi kata tafuhu ma'ahu raihatun karihah, akan keluar bersama dengan roh ni bau yang amat busuk. Busuk gila, betul tak? Ya. Malaikat yang cium bau ni memaki belaka. Oh, bau binatang apa ni? Bewak mapuh apa? Kan busuk. Dia tak cakap Terengganu lah malaikat ni. Tapi bahasa mudahnya gitu. Oh, busuk, kutuk belaka, siapa mati. Lalu disebutkan nama si mati ini dengan sejahat-jahat nama ketika atas dunia ni. Oh, sebutlah. Jahat ini, kaki maksiat, kaki karaoke, kaki itu, kaki sebut belaka. Dimaki tak henti-henti oleh malaikat. Sebab tu kita kalau orang mati macam tu juga. Kan? Pergi kawasan perkuburan ke, ada orang jenazah ke, bau busuk. Kalau mayat tu dah lama, tu lain cerita lah. Ini bau mati. Tapi bau busuk je. Tu tanda tak baik lah tu. Kalau bau orang ni, tu tanda orang baik. Lalu malaikat bawa roh ni, nak dibawa menghadap Allah Ta'ala. Lapisan pertama pun tak lulus dah. Lalu Allah Ta'ala kata kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi aku ciptakan dia, kepada bumi aku kembalikan dia, dan daripada bumi aku akan keluarkan dia semula. Dikembalikan roh, ya. Bila dikembalikan roh ni, Nabi SAW kata, macam tadi juga, datang malaikat Munkarun wa Nakir. Soalan sama, kan? Dia tak pilih orang. Dia kata, ni tadi ustaz beres, dia kata. Gang kita ni. Oh ni mesin niaga, contoh lah. Ya ni, tak sama ustaz ke, pilot ke, engineer ke, doktor ke, mak rempit, mak pet ke. Soalan tu juga, Marrabbuka, siapa Tuhan kau? Apa jawapan orang ni? Nabi kata, dia akan kata, la adri, dia kata gitu. Tak tahu, dia kata gitu. Bila tak tahu, khabang, ada hempuk dengan malaikat, kan? Nabi kata sampai kau jatuh bulat macam ni kan. Makin depan. Aku tergolek jadi lah. Ya. Hempuknya malaikat, kau terperosok dalam perut bumi sedalam 70 hasta. Remuk, riuk tulang kita. Bang kakak, oi. Dikorek balik semula. Soalan yang kedua, wama dinuka, apa agama kau? Macam tadilah. Sebab tu bang, jaga betul agama ni. Jangan main-main. Yeah. Jaga betul agama. Kita alhamdulillah tau. Kita duduk bandar. Tapi kalau tak kena gaya rosak juga. Mana tadi tazkirah dekat Kuantan, berserah. Tapi itulah nak tengok suasana tak sama dengan kita yang dekat Selangor, Shah Alam ni, Selangor lah khususnya. Kita dekat Selangor ni bukan aku nak kata alhamdulillah, ya, masyarakat berpelajaran. Suasana Ramadan tu hidup. Tazkirah tiap-tiap malam tu hidup. Surau tu Allah memang best lah.
Kan ada satu surah dekat Shah Alam saya 7 tu, tiap-tiap malam 20 rakaat, tiap-tiap malam ada tazkirah dan orang tunggu tak lari. Seronok hidup. Macam besok tu cuti pada kerja. Tapi itulah nak sebut hebatnya Ramadan ni, Allah jadikan dia bulan beribadat. Orang yang malas pun akan baca Quran juga. Waktu kita kalau Ramadan tak baca Quran juga, aku kata senang balik mengalih ngang, bangang, tu je jawapan paling afdal sekali. Sebab Ramadan dia akan jadikan kau baik. Tapi kalau kau tak ada perasaan macam tu, na'udzubillah, ya Allah, minta jauh. Jadi bila semalam saya pergi tazkirah tu, suasana surah tu hamba, boring. Tak biar. Kan? Dia tengok aku datang pun, tengok macam Ultraman turun gitu. Macam pelik. Kan? Dia lain. Bandar, insya-Allah, masyarakat yang berpelajaran, alhamdulillah lah, ya. Tapi kalau tak kena raya, rosak juga kita ni. Okeylah. Jadi kalau kita ni orang tak jaga agama, sambil lewa dengan agama, kau takkan boleh jawab soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, pam kena belasah, dikorek baik semula. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ni? Kau nak jawab apa? Kalau masa tadunia kau Quran tak baca, sirah Nabi tak baca, hadis Nabi tak baca, sahabat Nabi haram kau tak kenal, kau tak jawab. Baru-baru ni ada satu temu ramah dekat TV lah, dekat negara Arab. Wartawan ni dia cari budak-budak Arab, dia tanya 2 soalan. Soalan pertama tentang bola sepak. Ya akhi, contohlah, Cik Ismail Ahmad, kam daulatan tusyarik fi ka'sil kuratil qadam al-alami. Soalannya berbunyi, berapakah negara yang terlibat dalam perlawanan bola sepak Piala Dunia? Berapa? Jangan warak sangat depan aku. Khabar je, aku tak tahu. Lebih kurang 30, aku berbual 30 contoh. Mungkin tazkur ba'd ad-duwal, sebutkan beberapa buah negara. Al-awwal al-Brazil, Almania, Yugoslavia mana ada, Argentina, Malaysia balik awal mana ada. Berbola Iran, sebut tu. Okey. Uzkurli ba'd al-asma' min la'ibil kuratil qadam. Sebutkan nama pemain bola sepak yang kau kenal. Sebutlah ke Ronaldo, Messi, Nemo, Neno, datang apa lagi, sebutlah ke kan. Okey. Wartawan kata syukran. Soal akhir, mungkin tazkur li ba'd al-asma'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebutkan 4 nama sahabat Nabi. 4 nama. Mamat ni kau tahu kena soalan tu. Al-awwal Abu Bakr as-Siddiq, هذا الأول والثاني شو والله ما بعرف, tak tahu. Aku tengok aku tak terajang kau tu. Aku tengok kat luar aku tak terajang mamat tu. Dia cari pula mamat lain, soalan yang sama juga. Kam minal شو اسمه هذا فرقة أو نادي لكرة القدم التي عرفته. Berapa banyak kelab bola sepak yang kau tahu? Dia pun sebut Manchester United contoh, Arsenal, Galatasaray, lagi Ijo FC, Jengka FC. Sebutlah ke? Sebut. Nama pemain bola sepak, sebut belaka. Okey, mumtaz. Uzkur li ba'dan min ashabi Rasulillah. Cuba sebut beberapa orang sahabat Nabi, sama juga. Ashabi Rasulillah, na'am, ashabi Rasulillah. Al-awwal Abu Bakr, yang kedua ni kira bagus sikit. Al-thani Umar Mukhtar, dia kata ambil Umar Mukhtar. Sabar je lu. Umar Mukhtar tu cerita, kau tahu tak? Cerita apa, Lion of Desert. Nak kabarnya bengong tak bengong Arab. Arab tu bukan Melayu. Kalau Melayu kena soalan macam tu aku tak heran. Ni Arab. Kalau Nabi hidup, aku tak tahulah macam mana perasaan Nabi tengok umat dia. Nabi tu menangis kenal ke kita. Menangis kenal ke kita ni. Besok kat padang mahsyar dipanggil kita ummati. Sayang ke kita ni. Tapi masyarakat Arab buat pekat badak je dengan Nabi SAW. Jadi kita ni bang kakak, kalau masa hidup tak pernah nak baca sirah Nabi, tak pernah nak ambil hal perjuangan Nabi, agak-agak kau boleh jawab ke soalan ketiga tu? Tak boleh. Kena khapuk pula kepala kau, pelapang kena khapuk. Malaikat ni dia kacau orang. Dia kata bukan muka tu bila dia belasah ramak. Nak kata dah tu kesian ke dia. Apa
Kau tengok kau belasah ni, kepek kepala dia kan. Patah 4 tulang rusuk. Dah tu. Tak ada. Dia jenis malaikat ni sifat dia apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua yang Allah suruh buat, dia buat. Yang Allah kata jangan buat, jangan buat. Itu perangai dia. Belasah. Berhenti. Soalan yang keempat, kaifa arafta hadzal rajul? Kau tahu mana dia Muhammad? Tak tahu apa benda yang tadi dah 3 baru tak lepas. Bila tak lepas kena belasah. Lalu datanglah masa tu satu makhluk yang amat buruk dan busuk baunya. Maka berkatalah orang ni, man anta? Kau ni siapa? Dia kata apa? Ana amaluka syarrul ladzi fa'altahu fid dunya. Akulah amalan buruk yang kau buat masa atas dunia. Maksiat yang kau buat, akulah. Kalau kau nak tahu. Yang kau minum todi, contoh na'udzubillah. Yang kau main perempuan, yang kau buka aurat, yang kau makan riba, yang kau makan rasuah, yang kau gini-gini. Sebut belaka. Kata apa? Lalu malaikat kata apa? Unzur ila amamika. Kau tengok sekarang depan kau. Dibukakan di hadapan dia ni pemandangan yang amat mengerikan. Ya. Api yang menjulang, asap yang berkepul, jeritan manusia yang mengerikan. Lalu malaikat kata apa? Haza maq'aduka finnar. Inilah tempat tinggal kau dalam neraka Allah. Habislah. Harap-harap kita tak tengok pemandangan insya-Allah. Amin. Ya. Lalu apa kata si mati ni? Ya, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaban. Ya Allah, kalau boleh jadikan aku tanah. Masa tu barulah nak berangan jadi tanah. Ya, dah nampak neraka depan mata, baru berangan nak jadi tanah. Masa hidup atas dunia, kerjanya apa? Rembat tanah orang kerjanya. Ni tanah aku, ni tanah aku kan. Tak pernah dapat kuaran, dapat dia belaka. Lalu orang yang akan diseksa tanpa henti sampailah berlaku kiamat. Balik ke kiamat semula, ya. Bila berlaku kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha ni, semua aktiviti kubur direhatkan. Lepas kiamat, hancur belaka. Bukit buka, gunung ganang cakrawala, bintang, bulan, matahari, laut, izal biharu fujirat, habis hancur belaka. Keadaan tenang, direhatkan semua aktiviti. Yang orang baik tadi terus tidur tak? Tidur setidur-tidurnya. Yang maksiat, yang kafir ni pun ditidurkan juga selama 40 tahun. Jadi jarak antara kiamat dengan hari kebangkitan lamanya 40 tahun. Tidur. Sampailah Allah kejutkan balik. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila bumi memuntahkan segala isi perutnya. Bila bumi ni muntahkan balik isi perut dia, berlaku hari kebangkitan. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia akan berkata, apa yang dah berlaku? Terperanjat balik orang. Yang tidur ni terperanjat balik. Orang beriman tak? Ni, yang kafir yang buat maksiat ni. Sebab tu Surah Yasin dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Dia kata apa? Ya wailana. Dia bangkit-bangkit, dia kata celakanya kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejutkan kami daripada marqad? Marqad dengan mana tempat tidur. Bahasa Arab ni dia banyak tau. Tidur ni banyak. An-naum tidur. Marqad pun tidur. Al-wafu tidur. Al-qailula pun tidur. Dia ada maksud yang tersendiri. Macam qailulah ni antara zuhur kan, waktu zuhur macam keluar dalam kuliah ni kan, dia bagi qailulah ni. Al-wafu pun gitu juga. So Ustaz ceramah ni pun tentu ada bagi al-wafu. Tidur ayam macam tu. An-naumu tu yang pesin malam. As-salatu khairum minan naum. Tu tidur mati. Ya. Marqad, tempat tidur. Lalu dia akan kata, ya wailana, celakanya kami. Siapa yang kejutkan kami daripada tempat tidur? Itu maksudnya mereka ditidurkan selama 40 tahun. Dan Allah kata apa? Haza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah Nabi dan Rasul dahulu, tapi korang tak percaya. Dia bangkit semula habis. Maka Nabi sebut dalam hadis, dibangkitkan manusia di padang mahsyar mengikut keadaan bagaimana dia mati. Sebab tu kena minta husnul khatimah. Kan? Dulu tahun lepas kan, ada berita, mungkin tahun ni pun ada juga.
Tahun lepas di Bangi ada seorang hamba Allah meninggal dalam bulan Ramadan ketika lepas sembahyang Zuhur, ketika dia sembahyang sunat ba'diyah dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Memang cantik sangat kematian dia, husnul khatimah. Tengok bulan Ramadan dia meninggal. Ketika dia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan bersembahyang, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua yang dapat. Bila ditanya dekat isteri kepada almarhum ni, dia kata, suami saya ni dia pencen awal 40 lebih gitu dia pencen. Lepas tu dia tak sambung, dia tak buat kerja apa, dia makan pencen aja. Hidup dia ke surau je. Surau itu. Dialah mula-mula datang surau dan dialah yang last sekali balik surau. Biarlah hujan, petir, halilintar, Ultraman turun, raksasa bergaduh, dia tetap ada ke surau. Tu nak kabur lelaki dia. Sampai tahap kalau nak ajak pergi balik kampung ke, berjalan ke, pergi kenduri kahwin, susah sangat. Dia kata apa? Kalau aku pergi surau, kalau aku pergi kenduri kahwin, siapa nak tengok ke surau tu? Siapa nak azan? Sampai macam tu hati dia. Memang hebat sungguh dia ni. Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada dia husnul khatimah. Dia untung macam ni. Harap-harap kita pun dapat, insya-Allah. Amin. Amin je. Amin. Ni nak amin pun tak confident tengok tu. Tak, aku ambil belaka. 2 tahun lepas dekat Puchong meninggal tengah azan. Lagi hebat. Ramadan juga. Hayya 'alas salah. Meninggal. Orang kata, kenapa tak sambung lagi azan ni? Tengok-tengok Bilal dah meninggal. Orang-orang macam ni bang kakak, besok dibangkitkan di padang mahsyar. Yang tadi tu dibangkitkan dalam keadaan dia sujud di hadapan Allah. Cantik kematian dia. Yang tadi yang seorang lagi yang kat Puchong tu dibangkitkan dalam keadaan sedang melaungkan azan. Lagilah cantik. Orang melaungkan azan ni antara pahala paling besar sekali di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang yang syahid, lagilah cantik kan. Sebab tu kita ni minta pada Allah supaya dikurniakan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Tapi kalau kita ni mati bang, na'udzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah kan. Contohlah bulan puasa, dia turun dekat pot bawah-bawah baik kan. Dia belasah burger senyap. Tengah-tengah belasah burger tu, oi makan! Tak cekik. Mampus. Besok bangkit pada kubur tengah makan burger. Malaikat kata mangkuk ni tak puasa tu. Malu kita, na'udzubillah, ya Allah. Malu kita. Ataupun kita bawa motor dengan awet kat belakang peluk. Peluk kuat-kuat ni, air buat laju. Janganlah macam tu, takut. Peluklah kuat. Abang janganlah kan. Mampu kau, na'udzubillah. Esok kau dibangkitkan di padang mahsyar macam tu lah rupa kau, tahu tak? Macam ni. Mereka kata mangkuk ni rumpit lagi kan. Malu kita. Ataupun mati tengah karaoke. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, namun kau tak pernah pun tahu. Mampui kan? Esok dia bangkit kat padang mahsyar, tahu gila. Kata gila kau ni, aku tak nak. Aku buat joke je, aku tak nak. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah realitinya kita besok dibangkitkan di padang mahsyar bagaimana engkau mati. Allah, harap-harap kita semua dapat husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Jadi abang kakak semua, masa itulah Allah Ta'ala keluarkan segala isi bumi, emas, perak, yang benda-benda yang mahal, yang apa kata, yang menjadi rebutan. Emas besok keluar dekat padang masyarakat, bukan yang pesen kat leher korang tu, halus. Yang pasal bapak ni kau tu, smackdown punya. Besar-besar tiang masjid, bertantan emas, pokong, habis jewel, emas idayu, emas 100, semua dia. Lalu disebutkan, ambil lah. Wahai manusia, ambil. Tak ada orang nak ambil. Kau nak ambil orang datang apa? Pokong dah tak ada daun tu. Kau nak buat apa? Tu benda dunia kita rebut pakai nak mampus hari ni bang. Besok kat padang mahsyar semua tak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis Sebab tu saya teringat dalam tafsir yang lain, bila Allah dah hancurkan bumi ni kan,
Semua raja, sultan agung, semua mati. Allah kata apa? Ana malikul yaum. Akulah raja pada hari ini. Aina mulukul ardi. Mana dia raja atas dunia yang paling hebat? Mana dia? Mana ada? Semua sama belaka. Ni besok aku bangkit kat padang mahsyar. Tepi aku agung, tepi sultan. Ni tepi sultan tu kunta kinting kau tu tak. Tepi tu sama-sama level. Cakap banyak tak ada lah. Kan? Kau jangan kau ingat dalam kubur pun malaikat kalau contohlah yang mati tu Datuk malaikat kata Datuk Datuk marabuka. Jangan sebut Datuk. Boleh belah kan. Tuanku tak ada. Itu semua atas dunia belaka bang. Jadi tak ada benda kita ya. Yang ada hanyalah amalan kita. Jadi bila kita dalam keadaan panik di hadapan Allah Ta'ala, keadaan riuh rendah, sehingga ada ulama sebut orang akan berdiri di padang mahsyar selama 300 tahun. Allahu Akbar. Teruk padang mahsyar 300 tahun. Masa itulah Nabi kata matahari turun sekadar al-mil. Dua penafsiran mil. Penafsiran pertama ulama kata mil ni sejengkal, jauh atas kepala kita. Penafsiran kedua kata mil dengan mana sebatu. Sebatu ni jauh ke dekat? Dekat, bukan jauh ya. Yang matahari yang ada jauh hari ni pun kita tak tahan rasanya. Apatah lagi di padang mahsyar besok. Dan Nabi sebut masa itulah manusia akan mandi, tenggelam dengan peluh masing-masing. Saya bercerita pasal peluh tenggelam ni. Saya teringat masa baru ni saya pergi hantar bantuan kat Syria kan. Ada seorang kawan nama dia Ahmad Rata. Dia kata bila cerita pasal kiamat, tenggelam dengan peluh ni, aku dah rasa dah ada kata kat Syria. Kau betul kau kan. Sejak bila pula Syria kiamat? Tak, dia kata aku berasa dalam penjara. Dia ni kena tangkap dalam penjara Bashar Assad. Dia kata penjara tu besarnya macam bilik lah 12 kali 12 gitu. Besar mana? Kecil je kan? Tak besar mana pun. Sumbat lebih kurang 30 orang dalam tu. Dia kata kita langsung tak boleh duduk berdiri belakang. Kalau nak seorang nak duduk kena begini. Ni duduk, ni berdiri, ni duduk, berdiri. Dia tengok depan mata dia ada seorang pakcik tu mati dalam tu, lemas. Dia dalam sel penjara kan. Oh, tak ada apa kata udara, tak ada kipas, tak ada. Punya panas dia kata, semua berpeluh. Jangan tanyalah bau peluh dia kata. Sampai peluh orang ni basah kaki aku sampai ke buku lali. Bertakung peluh orang. Punyalah teruk penjara Syria. Sampai mati orang tu bila mati kita pun panggil warden kan. Warden datang keluarkan dia akan lega kan. Ada seorang dah keluar okey tak? Tak, dia sumbat pula seorang lagi. Nah tu keadaan penjara di Syria. Abang kakak semua cerita kita jauh lagi, panjang lagi ni. Kalau aku cerita aku sambung lagi, aku rasa tinggal aku seorang je kat sini sekarang. Jadi saya minta lah sikit waktu adalah 10 minit. Kita lihat perkembangan. Nak kata terkini pun tidak juga. Ini dalam lebih kurang bulan 4, bulan 5 baru ni lah. Ya, tentang Syria dan misi yang kami hantar baru ni ke Syria. Jadi kita akan saksikan. Okey, ini yang pertama sekali. Di bandar ni dipanggil bandar Homs. Tu Babus Sibak Homs. Di bandar ni terletaknya kubur Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bandar ni dah dikepung lebih kurang 3 tahun menyebabkan makanan tak ada. Dan mujahidin yang mempertahankan bandar ni, diorang cerita diorang dah 8 bulan hanya makan daun pokok dan kadang-kadang makan kucing. Kalau kucing ada, kucing pun habis kan. Saya tengok ada video yang lain, mujahidin yang berundur semua dah kurus kering. Memang, tapi semangat berjuang tu tinggi nak pertahankan bandar ni daripada dirampas oleh Tentera Bashar. Dan yang datang kereta putih ni ialah UN. Datang nak hantar bantuan, UN pun nak kena tembak juga. Jadi kita saksikan macam mana keadaan di Bandar Homs. Tak ada suara. Tak ada suara. Canggih sangat. Itu UN, yang belah sini orang awam. Dia bagi isyarat dekat sebelah sana ada sniper. Dia suruh undur. Potong steam lah, tak ada suara.
Data laptop Bashar Assad ni pun. Kita bagi syarat ada sniper kat sana. Dia orang ni dia tak kira je tembak ke. Jadi orang kat sini ni nak keluar ni, dia di bawah orang panggil apa? Protection daripada UN. Ini orang awam yang berkumpul nak keluar. Tengok UN pun tembak dah. أمامك يا شاهد تخرج بعض العيال حبس المحاصرة لا الأحمر يصيب يلا وين شال عمرو مين شالوا في داخل السيارة حبس المحاصرة Perempuan ni hilang anak. Kadang-kadang kelang kabut lari, anak dia hilang seorang. مين شالوا باقي طلع فيه لا اله الا الله شو يطلع فيه يلا وين يا حجي طولوا ما يصلي على النبي يعزم الله هلا بتلاقي برا ان شاء الله بتلاقي برا هلا تطلعي بتلاقي برا ان شاء الله ابني يا جماعه وسام يا وسام Mana anak dia Husam? عدنان فقدت ابنها اثناء يا وسام القصف اثناء الهروله لليوين والهلال الاحمر حسبنا الله ونعم الوكيل صايب الحصار 9/2/2014 Sekarang ni bandar ni memang semua dah dapat ke tutup Bashar. بده باذنجان بده يا حمص المحاصرة خروج هناك الجرحى كمان بدون خروج 9/2/2014 هذا الطفل من داخل أحياء حمص المحاصرة قبل خروجه من الحصار أنا بحاجة لحليب لحليب لغذاء صار لنا أشهر بالحصار وما عندنا شيء يعني الشغل منقطع على قدر على الحياة الله بيعفو شيل يا خليل الله يحميك يلا هذه النقطة فاصلة يزق الناصات من هذا الشارع من قبل شبيح الأسدي لتطلق النيران على الميطع على سيارات اليوين وعلى أهالي يوجد بهذا الشارع قبل دخولهم على اليمين يوجد قناص يا اخي السيارات يا ابو محمد اليوم يقول يوجد قناص يا اخي ما يطلق عليه ان يكون سرعتهم زايده عدد القنوط. Okey, lepas tu yang ni kita hantar bantuan gandum ke rumah-rumah.
Ini kawasan yang kena kepung dekat Ghutah Damsyik, ibu kota Syria Damsyik. Satu rumah 3 kilo gandum. Diorang rakam ni dia tak tunjuk muka tau, muka tak tunjuk bahaya. Aku kena apa-apa. Siap betul. Kenapa tak payah unify? Wah, betul aku. Sekali lagi. Macam mana? Oh gitu. Alamak. Ni try. Jadi kilang roti yang kita orang buat dekat Syria, dalam Syekh. Kilang roti ni dah ada, tapi tuan dia dah lari hilang ke mana dah. Jadi sumbangan orang ramai yang bagi duit tu, kita repair kilang ni dan boleh bagi bantuan roti di kawasan Ghutah, ya, perkampungan keliling Damsyik. Kedekut dia, ya Allah. Nabi tak jawab apa lah. La haula wala quwwata illa billah ni. Sabar je. Ya, tak apa. Inilah kalau nak tengok balik rumah cek sendiri lah type je dekat YouTube tu, Misi Kemanusiaan Muslim Care. InsyaAllah banyak video yang kita akan lihat. Sikitlah nak share. Kita sedia maklum Gaza kena serang, tapi itulah yang saya sedih lah. Saya peribadi sedih. Bukan macam mana Gaza tu penting, Palestin tu penting, tapi orang kita bila sebut Gaza memang sensitif. Semua pakai prayer lah, doa lah, sedekah apa derma kan. Tapi bila sebut Syria, orang buat orang tak tahu kan, orang tak ambil pot. Orang tak tahu Syria lebih teruk pada Gaza. Tanyalah siapa-siapa yang pernah masuk Gaza, yang pernah buat misi kemanusiaan pergi Gaza. Dia pergi Gaza, dia masuk ke Syria, dia akan kata di Syria berpuluh, beratus kali ganda lebih teruk daripada Gaza. Jadi Gaza ni diserang tempat-tempat yang tertentu aja. Di Syria habis semua diserang, mereka hancur berkecai habis. Tapi bila kita sebut isu Syria ni, berapa orang yang nak dengar, berapa orang yang nak ambil pot, yang nak ambil cakna. Dan bila saya buat roadshow bermula pasal Syria ni, orang kata saya kena tipu dengan media masa lah, propaganda barat lah, macam-macam lagi. Padahal di Syria, umat Islam dibunuh lebih kejam oleh golongan-golongan Syiah. Yang kita sedia maklum Syiah ni sebenarnya, kalau kita tengok yang terbaru kan, Iran, dia cakap terang dia akan bekerjasama dengan Amerika untuk memerangi pengganas. Pengganas tu maksud dia Mujahidin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa-apa hal pun, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua insya-Allah, dan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia insya-Allah. Dan kita ada sediakan bantuan tabung kemanusiaan untuk Syria. InsyaAllah dalam sehari dua ni kami akan bank in duit ke kawan kami, sahabat wakil Muslim Care di Raihaniyah di Turki, untuk mereka membelikan barang-barang makanan bagi penduduk-penduduk yang terkepung, khususnya di bandar keliling Bandar Damsyik Syria. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.